Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala al khairati wa jalla mardhatih wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa alhamdul muqarrabin. Allahumma rzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan birahmatika ya rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afwi rahimin. Allahumma hdina li aslamal akhlaq wahdasa anta wasrif 'anna sayyi'ah lasifana sayla anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Berkata Dr. Sayyid Muhammad bin Arabi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Keistimewaan Umat Muhammad, semoga kita mendapat manfaat daripada ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu ankum. Kita sambung muka surat 4, kelebihan berwudu. Berwudu dapat mengatasi perkara yang dibenci di samping meningkatkan darajat. Perkara ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizarus salah ba'da salah fazalikumur ribat. Maukah kamu, kata Nabi SAW, aku tunjukkan sesuatu yang boleh menghapuskan dosa kamu dan meningkatkan darjat kamu? Para sahabat menjawab, bahkan ya Rasulullah. Baginda bersabda, menyempurnakan wudu serta menjauhi perkara yang dibenci dan memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu masa solat berikutnya setelah mengerjakan solat sebelumnya. Oleh itu hal yang sedemikian adalah benteng bagi kamu. Baik, kita menyambung bicara tentang keistimewaan yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad yang tak diberi kepada umat terdahulu, iaitu wudu. Jadi umat terdahulu mereka solat tapi mereka tidak berwudu. Jadi wudu ni diistimewakan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada banyak kelebihannya. Antara dia adalah daripada hadis ini, ya Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukannya akan dihapuskan dosa. Sebagaimana telah diterangkan, orang yang berwudu, dosa yang ada pada matanya, pada tangannya, pada mukanya, pada kakinya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menitisnya air wudu itu, maka berguguranlah dosa. Itu antara keistimewaan. Maka sebab itulah antara sunnahnya wudu adalah memperbaharui wudu. Kita dari wudu, kita wudu lagi. Menjaga wudu, itu juga adalah benteng daripada perbuatan jahatnya syaitan. Dan mengangkat darajat. Mengangkatlah darajat. Orang yang berwudu dihapuskan dosa, berarti daripada jauh menjadi dekat kepada Allah. Orang jauh jadi dekat. Dalam wudu itu kita mengingati kepada Allah. Jadi daripada lalai menjadi ingat. Itu di antara
kelebihan yang ada pada wuduk. Dan juga diperincikan oleh Nabi SAW, iaitu siapa yang berwuduk pada waktu dalam keadaan yang memberatkannya, berat, seperti menjaga wuduk, bukanlah wajib. Kita hanya wajib berwuduk ketika tawaf, ketika ingin menyentuh Al-Quran, ketika ingin solat. Dalam lain-lain waktu tak diwajibkan berwuduk, tetapi kita tetap melakukannya kerana ianya adalah sunnah. Dah batal wuduk, kita wuduk lagi. Seperti dalam majlis ilmu sekarang, adakah wajib berwuduk? Tak wajib. Tetapi pastinya dilebihkan kepada orang yang menjaga wuduk ataupun dalam keadaan berwuduk ketika menuntut ilmu. Ketika membaca hadis, tak dituntut untuk dalam keadaan berwuduk, tetapi pastinya akan ada kelebihan bagi orang yang berwuduk dalam keadaan membaca kitab ataupun hadisnya Nabi SAW. Kalau di tempat di negara Arab yang mereka tu punya 4 musim, di musim sejuk, jadi agak berat untuk menjaga wuduk kerana kesejukan. Apatah lagi ada di kalangan para ulama menghukumkan makruh kalau berwuduk dengan air yang terlampau sejuk. Tetapi kerana nak juga menjaga, maka mereka memanaskan dulu air. Sebab itulah Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya, kalau pada waktu malam hari kita hendak bangun qiyamul lail, maka hendaklah kita menyediakan air untuk berwuduk, kerana keperluan pada waktu itu susah untuk mendapatkan air, berbeza dengan ketika waktu kita ini mudah untuk mendapatkan air. Ataupun sebelum tidur, sunnah berwuduk, sunnah. Jadi ianya agak memberatkan, terutama kalau siapa yang sudah usianya sudah lanjut, untuk pergi ke tandas, untuk berwuduk, tetapi dia tetap melakukannya, maka dia mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana apa? Dia ikat, dia wuduk, dia baca, dia dah hadir majlis ilmu, dia ikat diri dia dengan wuduk. Dia tidur, dia ikat diri dia dengan wuduk. Dia pergi mana-mana, dia pergi riyadhah, dia pergi ke pasar, dia pergi kerja, dia ikat diri dia dengan wuduk. Maka ini keistimewaan. Maka siapa yang melakukannya akan digandakan pahalanya oleh Allah, akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksud daripada yang pertama, iaitu mengikat dirinya dengan wuduk dalam keadaan waktu yang memberatkan. Maksudnya benda tak wajib. Yang keduanya adalah memperbanyakkan langkah ke masjid. Banyakkan langkah ke masjid. Nanti kita akan masuk secara terperinci. Kerana masjid adalah satu keistimewaan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu tak ada masjid, tak ada. Jadi bila dirikan masjid itu bermacam-macam keistimewaan, yang mengimarahkan, yang membersihkan, yang hadir, yang membina, yang mewakafkan, yang bermacam-macam keistimewaan. Jadi antara di sini adalah orang yang memperbanyakkan langkah ke masjid. Kata Nabi SAW, Basyiril masyayina fi dhulami, berilah khabar gembira. Ini khabar ini kepada kita sekarang ni. Rasulullah bagi tahu, Basyiril masyayina fi dhulami, orang yang dalam keadaan gelap pergi ke masjid akan mendapatkan nur tam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Hadis ini ditujukan kepada siapa? Orang yang pergi sembahyang berjamaah di masjid pada waktu isyak dan pada waktu subuh. Kerana ini waktu yang berat. Rasulullah pernah tunjuk di antara solat yang berat bagi orang munafik adalah solat isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Jadi kerana buang sifat munafik itu, melazimilah solat isyak dan solat subuh berjamaah. Jadi orang yang memperbanyakkan langkah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, siapa yang melangkah ke masjid, maka dia dihapuskan satu dosa dan didatangkan dengan satu pahala.
Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, man ghada ila masjid, siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan pada waktu petang, sekali dia pergi, dibina oleh Allah rumah di dalam syurga. Jadi kata para ulama, berarti kalau 5 kali dia pergi satu hari, dibina oleh Allah 5 rumah dalam syurga. Begitulah luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diikat dalam hadis ini, yang kedua ni, diikat diri dia dengan masjid, dengan masjid. Jadi keistimewaan. Jadi siapa yang rumahnya berdekatan dengan masjid, berarti Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Kerana di masjid lah tempat yang paling banyak orang bersujud, tempat yang paling banyak acara-acara yang mendekatkan diri kepada Allah, majlis ilmunya, azannya, solat berjamaahnya. Jadi orang berbanyakkan tempat masjid ini yang merupakan daripada rumahnya Allah, maka berarti dia telah meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa antizar solah bisolah, dia menunggu solat ke solat. Seperti tadi kita hadir awal sebelum subuh, semata-mata menunggu untuk solat. Maka kata Nabi SAW, kerana diikat diri dalam keadaan wuduk, menunggu untuk mendiri, menunggu untuk solat subuh ataupun solat Jumaat ataupun waktu solat. Kita dah habis solat maghrib, menunggu solat isyak, tunggu di masjid, menunggunya dalam keadaan majlis ilmu. Maka itulah ikatan. Diikat diri dia dengan solat dalam keadaan berwuduk, maka dia diberikan pahala seperti orang yang solat. Jadi inilah keistimewaan yang Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad SAW melalui wuduk. Dan yang ketiga, yang terakhir, membaca syahadah selepas berwuduk merupakan satu sebab untuk masuk syurga. Perkara ini diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, Allah bersabda, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Ini sering diulang oleh Nabi SAW. Siapa yang berwuduk serta menyempurnakan dengan wuduknya. Apa maksud sempurna wuduk? Sunnah-sunnah wuduk tu diraihkan. Perkara yang makruh dalam wuduk itu dijauhkan. Dan doa-doa pada setiap anggota itu diraihkan. Itu maksud daripada sempurna wuduk. Kalau wuduk yang sah, kita buat fardu wuduk dah sah. Basuh muka, niat, basuh muka, basuh tangan, tertib, maka dah sah. Tapi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan hendaklah dia berwuduk dan menyempurnakan, maksudnya ditambah, dihiasi dengan sunnah-sunnahnya. Berkomor-komor, masuk air tengah hidung, menghadap kiblat, dan meninggalkan daripada perkara yang makruh seperti jangan membazir, jangan berkata-kata. Dan yang ketiga adalah meraihkan doa-doa. Antaranya adalah doa setelah daripada wuduk. Kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk serta menyempurnakan wuduk kemudian membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, diikuti dengan doa Allahumma ja'alni tawwabin wa ja'alni tahirin, disambung, ada yang menyambung dengan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Apa kelebihannya? Dibuka oleh Allah 8 pintu syurga. Maka itu yang kita berbalik-balik pada hadis tadi. Berwuduk dalam keadaan yang dibenci, yang berat. Kita nak dapatkan daripada kelebihan, iaitu siapa yang berwuduk, sempurna wuduk, kemudian tu dia berdoa, bersyahadah kepada Allah dan berdoa, maka Allah buka 8 pintu syurga. 8 pintu syurga. Jadi sebelum tidur dia wuduk, sentiasa menjaga wuduk, dalam majlis ilmu dia berwuduk. Jadi setiap kali dia berwuduk, dia sempurnakan wuduknya, Allah membuka setiap kalinya 8 pintu syurga. Kata Nabi SAW, maka yadkhuluha min abwabiha ma sya'. Mana-mana pintu kamu nak masuk kata Allah, kata Nabi SAW. Maka ini yang dikatakan
kelebihan ibadah amalnya mudah, iaitu berwuduk dan dihias dengan sunnah-sunnahnya, dibuka oleh Allah sebesar-besar rahmatnya 8 pintu syurga. Masuklah daripada mana pintu yang dikehendaki. Jadi moga-moga kita ini menjadi daripada orang yang mencantikkan wuduknya dan mendapatkan kebaikan daripada wuduk yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi kepada muka surat 7. Kelebihan dan kemuliaan muazzin. Azan, antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW ialah Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan azan. Terdapat banyak hadis menerangkan tentang kelebihan orang yang melakukan azan dan juga kemuliaan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan adalah keistimewaan yang kedua. Jadi berarti umat terdahulu tak ada azan, tak ada. Jadi azan yang pertama, walaupun telah disyariatkan solat di Mekah pada peristiwa Isra dan Mi'raj, namun ketika itu azan belum ada. Maksudnya pemberitahuan tentang azan itu belum ada. Maksudnya waktu solat belum ada, hanya mendirikan. Tiba waktu solat, dirikan. Jadi pensyariatan solat berlaku di Mekah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian itu Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di Madinah barulah disyariatkan azan dan juga solat Jumaat. Jadi sama, ketika di Mekah tak ada solat Jumaat, walaupun solat Jumaat dah disyariatkan, tapi tak boleh didirikan. Keuzuran. Kerana apa? Banyaknya musuh. Jadi keuzuran yang sama yang berlaku pada kita ketika ini, iaitu adanya penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Jadi menjaga nyawa itu lebih utama. Itu kaedah darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemudaratan. Mudaratnya sampai mati, maksudnya boleh membunuh, lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi Jumaat ini maslahatnya banyak. Salat berjamaah, mendengar khutbah, itu maslahat. Jadi mana lebih utama? Jadi menolak kemungkaran, kemudaratan itu lebih utama. Tapi sekarang ni dia dah dapat dikawal, dapat ini. Namun apa yang dinasihatkan itu mesti terus diikuti. Kerana dalam kaedah Islam itu ada menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga apa lagi, yang paling utama adalah menjaganya nyawa. Jelas. Jadi ketika itu Islam sembahyang Jumaat telah diwajibkan, tetapi tak dapat didirikan. Begitu juga solat berjamaah, tak dapat didirikan, melainkan di Madinah barulah dapat dizahirkan. Maka ketika itu para sahabat hanya mendirikan jemaah di kediamannya masing-masing kerana adanya mafsadah ataupun kemudaratan ketika itu. Jadi begitu juga, biar kita ingat sirah Rasulullah sembahyang di Mekah, di Kaabah pun baginda dihalang, baginda diletakkan dengan najis. Bagaimana nak bangun untuk azan, apatah lagi untuk berkhutbah di Masjidil Haram, jauh sekali. Untuk sembahyang pun dihalang. Jadi ketika di Madinah keadaannya sudah aman, sudah kerana di sana orang sudah menerima daripada Islam, maka didirikan daripada masjid, kemudian itu didirikan daripada Jumaat dan azan. Jadi azan adalah keistimewaan yang Allah beri kepada kita. Antaranya adalah ini kepada muazzin dulu. Setiap yang pertama, setiap yang mendengar laungan azan daripada muazzin akan menjadi saksi bagi di hari kiamat. Sebagaimana hadis berikut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'ul mada sautul muazzin jin wala ins wala syait ila yashhadu lahu yaumal qiyamah.
Seorang muazzin yang didengarkan oleh jin, manusia atau yang lain, semua itu akan menjadi saksi muazzin itu pada hari kiamat. Jadi sekarang ni kita ada teknologi yang boleh menjadikan suara azan itu jauh dengar. Jadi keberuntungannya adalah kepada muazzin. Jadi siapa-siapa yang mendengar dia akan menjadi saksi. Dan manfaat, itu dikatakan manfaat, kerana berapa banyak orang yang menunggu azan. Kerana azan itu adalah tanda bahawa sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Azan itu menjadi tanda bahawa di situ akan didirikan jemaah, solat jemaah. Jadi kadang-kadang kita mendengar kita nak semayang zuhur berjamaah, asar berjamaah, maka kita akan mendengar azan. Jadi kita tahu datangnya daripada situ. Maka kita akan menghala ke sana kerana tahu di situ akan didirikan solat berjamaah. Jadi azan tandanya masuk waktu. Yang kedua, azan kadang-kadang orang azan kenapa? Kerana di situ akan didirikan berjamaah. Azan juga menandakan di situ akan didirikan solat. Berarti kalau kita ini datang masjid ataupun di rumah, pukul 2, pukul 2:30 nak dirikan solat zuhur, disunahkan azan. Jadi kalau kita ada majlis ke ada sunahkan azan. Kenapa? Kerana hendak mendirikan. Salah satu daripada sunnah sebelum solat adalah azan dan iqamah. Cuma kalau masuk waktu itu, azan itu dikuatkan, dibesarkan suaranya. Tapi kalau di kalangan kita nak semayang zuhur pukul 2 ke, semayang isyak pukul 10 ke, pukul 11 ke, azan. Tapi jangan dibesarkanlah suaranya, nanti akan mendatangkan fitnah. Jelas. Jadi itu daripada azan. Jadi siapa yang mendengar daripada suaranya muazzin akan menjadi saksi. Dalam hadis yang lain muka surat 8, annahu yashhadu lahu, dipersaksikan baginya di setiap yang basah dan yang kering. Baik, yang kedua, sesungguhnya azan mempunyai kelebihan tersembunyi yang tidak diketahui melainkan Allah. Terdapat sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah, bersabda, la ya'lamun nas ma fin nida' was-safil awal. Sekiranya manusia mengetahui kelebihan seruan azan dan duduk pada barisan pertama ketika solat, kemudian mereka tiada cara untuk berundinya melainkan cara undi, mereka pasti akan mengundi. Ini kerana kelebihan azan. Kalau orang tahu kelebihan daripada azan tadi itu, yang kita akan baca sebentar lagi, pasti ramai orang yang akan berebut untuk azan, kerana pengkhususan. Ataupun kelebihannya saful awal. Jadi antara kelebihan umat Nabi Muhammad adalah saf di dalam solat. Saf. Jadi umat terdahulu mereka juga solat, tapi tak ada solat jamaah. Kita solat berjamaah. Bila adanya solat jamaah berarti ada saf. Tapi takkan sama dengan orang berada di saf belakang dengan orang berada di saf depan, takkan sama. Jadi pengkhususan Allah beri kepada orang yang ada duduk di saful awal dan saf kedua. Saf ketiga dia tak dapat keistimewaan, tapi dia tetap mendapatkan bahagian daripada pahala solat berjamaah. Tapi ada kelebihan yang Allah beri kepada orang yang bekerja-kerja mendapatkan saf pertama dan yang saf kedua. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang tahu dia dapatkan benda tu, kerana ramai yang nak terpaksa mengundi, maka pasti dia akan mengundi untuk mendapatkan. Itu kiasan daripada. Tapi kalau kita lihat pada zaman Nabi, para sahabat memang mereka tu berebut untuk mendapatkan saful awal. Jelas. Ada yang dipanggil sebagai
melebihkan orang lain. Itu adalah baik. Kita perlukan sesuatu, dan dia pun perlukan juga. Maka kita beri dia, itu sangat dipuji. Padahal kita sangat perlu. Ianya lebih baik daripada pemurah. Satu sifat. Seorang yang dikatakan lebih baik daripada pemurah, berarti dia perlukan benda tu. Dia perlu. Tapi orang lain pun nak juga, tapi dia lebihkan orang lain, maka dia beri. Itu lebih baik daripada pemurah. Tapi ada hal yang perkara itu dilarang. Bila? Dalam mendapatkan daripada kebaikan. Jadi kita ini jangan melebihkan orang lain untuk mendapatkan saful awal. Jadi kalau kita dah datang awal, sama ada Jumaat atau solat berjamaah, kita kena ke depan, duduk di depan. Cuma di saf yang depan ni menjadi adatnya kita memberikan ruang kepada penggantinya imam ataupun Bilal. Selain daripada itu, saf yang panjang ini adalah terbuka. Jadi jangan kita melebihkan orang lain. Kita yang kena ke depan, dan kita dah dapat awal, dah datang awal, terus duduk di saful awal. Jangan beri kelebihan ini kepada orang lain. Jadi hukumnya di situ dilarang. Dalam hal lain, dalam bentuk barang, dalam bentuk keperluan, makanan, kalau kita perlu dan orang lain pun perlu, kita utamakan orang lain, itu dipuji. Tapi dalam hal kebaikan, maka perkara ini adalah dilarang. Maka kita hendaklah. Jadi kita banyak lihat dalam hal saf ini, banyak orang melebihkan kepada orang lain. Jadi jangan takutlah untuk duduk di depan saful awal. Kita tak akan ditolak untuk membaca khutbahnya, tak akan ditolak. Tak akan ditolak untuk menjadi imamnya, kerana setiap masjid dan surau itu sudah disusun khatibnya dan imamnya. Last. Hal ini bermaksud sekiranya manusia mengetahui kelebihan dan besarnya ganjaran daripada azan, sedangkan mereka suka mendapatkan peluang, maka mereka pasti akan berebut-rebut untuk melakukan azan. Mengangkat suara mempersaksikan ketinggian kalimat tauhid pada alam semesta akan berganjaran dan dikasihinya. Jadi dalam azan itu kalimah yang baik semua ada di situ. Takbir, syahadah, apa lagi, tahlil, semua ada di situ. Jadi di berapa banyak orang yang mendapat manfaat dengar bertakbir. Kan sunnah menjawab azan. Orang azan kita jawab. Berapa banyak orang yang menjadi asbab kepada mentakbirkan Allah. Berapa banyak orang menjadi asbab kepada mentauhidkan Allah kerana azan. Jadi itu dikatakan, kalau dah tahu, pastinya ramai yang akan berebut untuk menjadi muazzin. Dalam hadis yang lain, la ya'lamun nas, sekiranya manusia mengetahui kelebihan azan, nescaya mereka akan menghunus pedang. Ini kiasan sanggup berbunuhan untuk mendapatkan daripada untuk menjadi muazzin. Ini kiasan. Untuk mencapai peluang dan kemuliaan itu, diharuskan bersaing untuk mendapat kemenangan dan kejayaan pada urusan kebaikan sahaja. Adapun persaingan yang bukan pada kebaikan seperti harta adalah tak dibenarkan. Jadi bersaing dalam harta, dia tak digalakkan. Tapi dalam bersaing, Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, hendaklah kamu tu bersaing di dalam kebaikan. Yang ketiga, surat 10, sungguhnya Allah SWT melimpahkan ke atas muazzin rahmat, pertolongan serta ihsan di mana saja tempat dia pergi dan berada. Hadis yadur rahman fawqa ra'sil muazzin. Rahmat dan pertolongan Allah berada di atas kepala muazzin. Dilimpahkan, maksudnya dikhususkan oleh Allah kepada muazzin, orang yang azan. Wa innahu la yufar, dan yang akan diampunkan dosanya sejauh mana jangkauan suaranya azan itu tadi.
Yang keempat, muazzin itu adalah pemegang amanah, dan dia merupakan tempat pengantungan manusia untuk mengetahui waktu berbuka puasa, pemberitahuan telah masuk waktu solat. Jadi itu dikatakan muazzin ini sebagai pemegang amanah. Jadi orang tunggu-tunggu, kerana muazzin ini dia yang tahu, kalau dulu dia yang tahu membaca waktu fajar, matahari tergelincir, yang merah petang tu, waktu tenggelamnya matahari, waktu hilangnya ufuk merah. Muazzin yang tahu. Tapi ilmu tu sekarang dah hilang. Tak ramai yang mengetahuinya. Kita banyak bergantung waktu solat melalui takwim yang telah disediakan. Dan takwim itu, kata para ulama, 99%-nya tepatlah. Sebab itulah kita setahun yang akan datang pun kita dah boleh tahu waktu solat kita. Jelas. Jadi itu dikatakan sebagai muazzin itu pemegang amanah. Orang menunggu-nunggu. Kalau yang berbuka akan menunggu, ataupun yang nak menunggu untuk solat, dia akan tunggu. Jadi itu dikatakan sebagai pemenang amanah. Kata Nabi SAW, ini doa daripada Nabi khusus. Al-imam dhamin. Imam itu adalah penjamin. Sebab orang ikut dia. Sebab itu imam ni tugas dia berat, iaitu supaya dia mesti pastikan solat itu seimbang. Jangan terlampau panjang dan jangan terlampau pendek, laju. Kerana dalam hadis yang lain ada Rasulullah menyebut, di antara ciri-ciri solat yang tak diterima oleh Allah adalah seorang imam yang mengimamkan satu kaum, sedangkan orang yang mengikutnya adalah benci kepada dia. Maksudnya apa? Mungkin solatnya terlalu panjang, sujudnya panjang. Kata Imam Ghazali, sujud yang mu'tadil, yang seimbang tu adalah bacaannya 3 kali, rukuknya bacaannya 3 kali, itu seimbang. Kalau bacanya sekali, itu dikira laju. Kalau lebih daripada itu dikira panjang. Boleh mendatangkan kemakruhan di dalam sembahyang, melainkan solat-solat yang telah dipersetujui, seperti solat tasbih, solatnya panjang. Selain daripada itu, jadi kata Nabi SAW, imam itu adalah dhamin, penjamin. Jadi dia akan membawa jemaahnya menjadikan solat itu solat yang baik, diangkat oleh Allah 27 darjat kan. Dan muazzin itu adalah pemegang amanah. Jadi Rasulullah doa, Allahumma arsyid al-a'immah waghfir li muazzinin. Moga Allah berikan bimbingan kepada para imam dan ampunilah kepada para muazzin, kata Nabi SAW. Yang kelima, azan muka surat 11. Yang kelima, azan yang dilaungkan oleh muazzin dapat menghalau syaitan. Ini bersesuaian dengan hadis bahkan Jabir, inna syaitan idza sami'a nida, sungguhnya syaitan apabila mendengar suara azan menandakan masuk waktu, ia akan lari tentang pukang hingga sampai ke Rauha. Rauha itu terletak 36 batu daripada Madinah. Jadi bila mendengar azan, syaitan ni dia akan lari. Maka sebab itulah kalau kita ini, kalau ada orang yang dirasuk jin, maka hendaklah diazankan. Ataupun orang yang hilang kawalan kerana marah. Dua orang yang bergaduh, dua kumpulan yang bergaduh, jadi dipermainkan oleh syaitan, maka dalam azan. Jadi itu daripada manfaatnya azan.
Selain daripada kelebihan azan itu adalah bagi orang yang apa ni, orang yang bermusafir, orang yang baru apa ni, baru kelahiran anak, maka disunahkan daripada azan. Maka di antara kelebihan ni disebutnya adalah apabila azan, syaitan tu akan lari, tapi dia akan datang balik. Kerana apa? Dia akan menggoda, apa ni, mempengaruhi apa ni, kepada manusia. Dia menunjukkan tentang apa ni, azan itu dia menjadikan syaitan tu jauh. Jadi siapa yang tak suka mendengar azan, yang lemah apabila mendengar azan, maka hendaklah dia mengambil iktibar, kerana daripada azan itu dia boleh menjadikan seseorang itu apa ni, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada rasa benci, sebab apa? Dipengaruhi oleh nafsu, maka dia, sebab itulah sunnahnya menjauh azan, kerana dia boleh menyenangkan hati, dia boleh apa ni, melapangkan daripada hati. Di situ ada kalimah tauhid, ada syahadah. Jelas. Yang keenam, insya-Allah kita sambung pada pengajian akan datang, untuk kita mengetahui daripada kelebihannya muazzin dan kelebihan kepada orang yang menjawab kepada azan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Allahumma arzuqna mutaba'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu munasabah kafarah satu langsung.